Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi la. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran da'iman kama hamdta bihi nafsan wa ma'aka ma tastawniku bihi jami'ul khalqi hamdan khalidan ma'a khuludi hamdan la muntaha lahu duna ilmi. Allahumma salli wa sallim ala habibina Mustafa wa rasulina al-mujtaba alladhi arsaltahu ala kaffatil wara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna qad kharajna min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatika wa min ilmina ila ilmik wa min iradatina ila iradatik fa a'udzu bika Allahumma an aqula zura aw aghsha zura aw aqula bika ma'mura fa amma ba'd. Kita menggunakan kitab Risalah Tauhid terakhir kita dah sampai di buku surat Al-Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sifat ma'nawiyah adalah kalimah ma'nawiyah itu nisbah kepada makna, yakni terbangsa kepada ma'ani. Maka sifatnya 7, yaitu yang pertama kaunuhu qadiran, kedua kaunuhu muridan, ketiga kaunuhu aliman, keempat kaunuhu hayyan, kelima kaunuhu sami'an, keenam kaunuhu basiran, ketujuh kaunuhu mutakalliman. Kalau ejaan dalam yang dia mesti kita gunakan isim taksir. Aliman tu maknanya bukan a yang panjang, li yang panjang. Aliman, ya. Sami'an, basiran. Maka sebab dinamakan ma'nawiyah kerana ia melazimi, yakni tetap mengikut akan sifat ma'ani. Asalnya sifat ma'ani, dan bila mana berlaku hal keadaan kepada sifat itu, maka jadilah dia sifat ma'nawiyah. Kaunuhu qadirun, kaunuhu itu dalam keadaan. Asal perkataan kaun, dalam hal keadaan qadiran, jadi berkuasa, hal keadaan ini. Jadi beliau melengkapkan sifat makna, sifat ma'ani, sifat maknanya. Padahal hal keadaannya sentiasalah berkuasa. Kalau sebelum itu sifat ma'ani, ya, Allah berkuasa, sifatnya. Itu satu sifat yang kita disebutkan kepada zat Allah yang berkuasa. Tapi bila kaunuhu qadiran, hal keadaannya sentiasa berkuasa, makanya dia tidak terputus kekuasaan itu, sentiasa bertali arus kekuasaan. Itu dimasukkan dengan kaunuhu, hal keadaan. Jadi sifat ma'nawiyah adalah hal keadaan bagi sifat ma'ani. Maka hakikatnya
Iaitu hal yang wajib bagi zat selagi ada zat. Dikeranakan dengan suatu kerana. Dikeranakan dengan suatu kerana. Dikeranakan dengan suatu sebab. Yakni kerana ada sifat ma'ani mawjud pada zihin, dalam fikiran. Ada dalam fikiran. Dia ada mawjud pada kharij, tidak ada pada luar fikiran. Seperti apabila dikata hal keadaan Allah yang berkuasa, maka itulah dinamakan sifat ma'nawiyah, hal keadaan. Itu dia katakan sebagai kaunuhu tadi, iaitu hal keadaan yang tetap bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang dikeranakan oleh sifat qudrat, yakni kuasa. Itu satu contoh bagi satu sifat, iaitu qudrat. Maka kiaskanlah dengan sifat-sifat yang lain hingga 7 sifat maknawiyah itu. Maka sifat maknawiyah itu natijah yang terbit daripada sifat ma'ani. Adapun kehendak kerana pada hal maknawiyah itu bukan makna kerana memberi faedah illat bagi maklul. Illat bagi maklul itu perkara yang terdapat kekurangan. Tidak mengatakan bahawa dia jadi macam ni kerana ada macam ni. Maksudnya dia Allah tu jadi ada kudrat kerana ada hal. Tidak. Bukan disebabkan ada kekurangan, tidak. Bukan illat maklul. Kekurangan dan perkara yang dikurangkan. Sekira-kira ma'ani memberi bekas pada maknawiyah, tetapi yang dikehendaki di sini berlaziman, iaitu lazim berdiri kudrat pada zat itu, bahawa dinamakan zat itu qadiran. Jadi keluar kata nama terbitan, ataupun bahasa Arab dipanggil masdar daripada kudrat. Kudrat itu sifat, kata nama sifat. Dan qadiran ini kata nama terbitan daripada sifat. Jadi masdar, merujuk kepada hal keadaan. Maka jadilah sifat ma'ani illat malzumah, dan sifat ma'nawiyah itu ma'lul yang lazim. Maknanya kedua-duanya saling lazim melazimi di atas satu. Bukannya terpisah. Sifat qudrat lain, sifat kaunuhu qadiran lain, tak sama. Tak. Dia sifat yang sama. Dia lazim melazimi di atas satu sama lain dalam ruang lingkup zat Allah Subhanahu wa taala. Hakikat itu semua yang pentingnya bila kita mana bahas apa kategori sifat pun, apa pembahagian pun, semuanya merujuk kepada satu zat. Semuanya merujuk pada satu. Inilah tauhid. Dan perkara ini kita belajar pada ketika ini memang kita nampak. Tetapi apakah kita nak aplikasikan dalam amalan kita? Bawa tak dalam sembahyang? Jadi kita solat, puasa, zakat, haji, kita nampak macam, kita nampak sifat kita nampak sifat Allah. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat terpuji. Boleh tak kita kaitkan dengan tauhid? Kalau kita terhenti pada Rasulullah, kita tak berjaya kaitkan pada tauhid, kita masih belum bertauhid lagi. Dan kita tahu bahawa apa yang akhlak yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah terjadi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan 4 terjadi, iaitu terjadi zat, terjadi sifat, terjadi asma, terjadi af'al. Semua ini bertujuan daripada sumber yang satu. Jadi walaupun kita baca selawat, baca qasidah, baca nazam, banyak bacaan itu, semua macam-macam sifat,
macam-macam kelebihan, macam-macam doa, pada ketika itu, pada kita beramal itu, apakah kita berjaya mengaitkan semuanya kepada yang satu kan? Sebab itulah kita punya kubah masjid itu ditajam ke atas. Nah, itu melambangkan tauhid akhirnya. Daripada banyak ni, usaha mana sekalipun, akhirnya menuju kepada kita pakai sebat tu macam tu kan, tajam dia. Gitu kan. Ini melambangkan tauhid. Dalam amalan, dalam tindakan, dalam perkataan, dalam tulisan. Ini pentingnya kita memahami sifat maknawiyah. Jadi membawa kepada tauhid. Setiap sifat itu membawa kepada tauhid. Dan bila dia membawa kepada tauhid, maka bila mana kita mengucapkan subhanallah, mengucapkan tasbih, tanzih, tasbih ataupun tanzih dengan ucapan subhanallah, maha suci Allah, suci ia daripada sifat-sifat sifat-sifat apa, suci daripada sifat salbiah, lawan kepada sifat-sifat sifat nafsu, sifat negatif dan salbiah. Suci daripada sifat-sifat ini. Bila kita ucapkan subhanallah itu, maka kita tuangkan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam subhanallah. Sifat-sifat sempurna itu dalam subhanallah. Dan kita keluarkan daripada subhanallah itu sifat-sifat yang salbiah. Maka jadilah ucapan kita itu penuh dengan tauhid. Kaitkan dengan ilmu dan amal. Amal dalam keadaan amal. Subhanallah itu kalau sebelum ini subhanallah kita ada di lidah. Selepas ini subhanallah kita penuh dengan isi. Dan kita merasakan nikmat, merasakan lazat, merasakan sakinah dan ucapan-ucapan. Baik, kita pergi kepada lebih lanjut lagi untuk menguatkan lagi tauhid kita, iaitu sifat-sifat yang berta'alluq. Adalah sifat yang mempunyai ta'alluq. Ialah 6 sifat daripada sifat ma'ani dua, iaitu apa pengertian ta'alluq dalam bagi tahu kan? Uang ikut kerja yang satu, yang sama, ataupun melekat. Ta'alluq adalah sifat yang mempunyai ta'alluq, ialah sifat 6 sifat daripada sifat ma'ani dua, iaitu qudrat, iradat, ilmu, sama', basar, kalam. Kerana sifat-sifat yang tersebut itu selain daripada berdirinya pada zat, ia melampaui kepada yang lain. Adapun sifat hayat, maka ia tiada berta'alluq kepada hayat, dan tidak berta'alluq kerana hayat tidak melampaui ke lain dari berdiri pada zat. Hanya ia menjadi syarat pada akal bagi sifat ma'ani. Sifat hayat dia tidak berta'alluq kerana ia berdiri pada zat lah. Dia sebut wujud, Allah wujud, maka maksudnya ada hayat. Maka ta'alluq itu, iaitu sifat itu menuntut serta melazimkan perkara yang lain yang bertambah atas berdirinya pada zat, melekat pada zat. Umpamanya sifat qudrat itu menuntut akan perkara yang lain, iaitu menjadikan mungkin atau yang mengadamkan dia. Menjadikan mungkin, boleh, atau mengadamkan dia, dan tidak boleh dia.
kudrat. Ya. Kuasa Allah, kuasa hamba. Di situlah dikatakan sebagai ta'aluk. Kemudian daripada ia berdiri pada zat, asalnya berdiri pada zat. Sifat kudrat itu, tetapi sifat kudrat itu tadi ta'aluk dia pada makhluk mengikut qadar yang dikehendaki oleh Allah. Tidak lebih daripada apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan makna mungkin itu perkara yang harus adanya dan tiada. Perkara yang harus ada dan harus tiada. Mungkin. Macam kita ni lah. Kita ni tak wajib ada, kita ni mungkin. Sebab apa kita tak wajib ada? Sebab kita tidak diperintahkan untuk ada. Allah tak perintahkan kita ada. Dan tidak ada siapa yang perintahkan Allah supaya kita ni ada. Antara ada atau tidak je kita. Macam tu lah. Kalau kita fahamkan wujudnya Allah SWT, adanya Allah, maka kita tahu bahawa ada kita ni hanyalah ada secara hukmi saja. Secara hukum saja. Hukum. Jadi adanya Allah ialah hakiki. Adanya secara hakiki. Kita ni ada secara hukum, secara hukmi. Baik. Jadi nampaklah kurangnya kita di situ. Maka kita bila menyedari bahawa Allah Ta'ala itu adanya itu, wujudnya itu hakiki, maka kita mengutamakan. Ini berlaku tauhid. Berlaku tauhid. Bila mana kita mengutamakan wujud yang hakiki. Yang kepada kita ni, wujud kita ni wujud yang hukmi, ataupun istilah lainnya kita fana. Kita sifat sebentar. Itu makna mungkin. Yang boleh berubah-ubah pula sifatnya. Termasuk pada mungkin itu perkara mustahil aradi dan wajib aradi, iaitu mungkin yang telah ditakluk oleh iradat Tuhan hendak dijadikan, maka wajib ia menerima jadi. Dan mungkin yang ditakluk iradat tidak hendak dijadikan, maka iaitu mustahil ia menerima jadi. Kita bahaskan ya. Sebelum seorang masuk membahaskan perkara ta'aluk ini, hendaklah ia mengetahui bahawa tiap-tiap sifat yang berta'aluk itu mesti ada 3 perkara. Pertama, tempat ta'aluk, tempat dia. Yang kedua, bahagian ta'aluk. Yang ketiga, kelakuan ta'aluk. Ta'aluk ini cukup penting untuk kita melengkapkan tauhid kita. Kita pergi pada ta'aluk. Ta'aluk ni ini adalah banyak dari istilah-istilah yang dalam ni yang kita kena ilmiah sedikit lah, ya, untuk kita dapat menjelaskan suatu hal itu kepada orang awam. Apakah yang dimaksudkan dengan ta'aluk kudrat? Orang awam akan tanya kita nanti. Jadi kita boleh jelaskan ta'arif-ta'arif yang dinyatakan oleh para ulama mutakallimin, ahli sunnah wal jamaah. Ta'aluk kudrat. Tapi pada ta'aluk yang pertama, ta'aluk kudrat. Maka kudrat berta'aluk ia kepada segala mungkin, yakni segala perkara yang baharu adanya dan tiadanya, dengan ta'aluk ta'khir, yakni memberi bekas pada mengadakan dan mentiadakan. Maka tidak kudrat itu berta'aluk kepada wajib hakiki dan mustahil hakiki, tetapi berta'aluk ia kepada wajib aradi dan mustahil aradi. Bagaimana sudah dinyatakan, kerana keduanya itu termasuk di dalam bahagian mungkin juga. Inilah ilmu kalam ni, dia susunan itu macam ilmu falsafah.
Ya. Kalau kita ngaji ilmu falsafah macam inilah ayat ni. Pusing. Ya. Istilah-istilah ni banyak. Mustahil, mungkin, sabit, ya. Ada pula unsur yang luar datang. Ini semua yang dibahaskan dalam ta'alluq qudrat. Kita lihat begitu, kita lihat dulu, belum jelas lagi. Maka bahagian ta'alluq qudrat dengan jalan ijmal di sisi Abu Mansur Al-Maturidi dua ta'alluq. Mansur Al-Maturidi, ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang kebanyakannya dipegang oleh saudara kita dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Ya. Ini semua dalam ruang lingkup ta'alluq qudrat. Yang pertama, ta'alluq saluhi qadim. Nama-nama ni, istilah ni, ta'alluq saluhi qadim. Apa maksudnya? Iaitu patut pada azali Tuhan mengadakan mungkin atau mentiadakan dia. Maka di dalam bahagian ini mungkin itu belum diadakan, hanya kepatutan baginya jua pada mengadakan atau mentiadakan. Itu takrif. Ya. Nanti kita akan jumpa contoh. Apa dulu? Ya. Kita akan jumpa contoh. Cuba kita faham dulu takrif. Yang kedua, ta'alluq tanjizi hadis, artinya tunai yang baharu, iaitu mengadakan mungkin makhluklah, masih wallah, daripada Allah, mengadakan mungkin atau mentiadakan dia dengan fi'il, yakni perbuatan, dipanggil ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluq tanjizi hadis. Dan di sisi Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, qudrat ada 3 bahagian ta'alluq, iaitu 2 bahagi yang tersebut di atas itu tadi, dan ditambah lagi ta'alluq qabdah. Yang ketiga, ta'alluq qabdah. Ta'alluq qabdah itu tambahan daripada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, ya, untuk melengkapkan lagi persoalan ta'alluq qudrat. Macam mana kudrat manusia ni ada ta'alluq dengan kudrat Allah? Ada macam mana kudrat manusia ni kita hubungkan dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tak hubungkan, maka terputus. Bila mana kita terputus, jatuhlah kita jadi Mu'tazilah. Kita kudrat kita, Allah kudrat Allah. Habislah. Mu'tazilah lah kita. Dan pengaruh Mu'tazilah ni meluas. Liberal modern lah. Ini dalam fahaman liberal, memisahkan ta'alluq. Dan tidak ada ta'alluq dalam kudrat. Dan bukan sikit-sikit dia punya pengaruh dia. Sampai Mekah dan Madinah pun diperintah oleh pemerintah Mu'tazilah selama 22 tahun. Ulama 14 tahun. Bayangkanlah, lagi lama daripada kerajaan Malaysia lagi punya PM kan. Dan membuat kuasa dan khutbah subuh, masjid subuh dan kerajaan dah masjid ulama di mana? Ada di Mekah dan Madinah. Tetapi mereka tidak berpuasa, bukan menyampaikan dakwah, bukan mati, menyampaikan ilmu dengan ikhlas, dengan amanah. Terpaksa dengarlah khutbah, tapi hati mereka tetap menolak. Ahmad bin Hanbal, kamu Imam Ahmad bin Hanbal apa itu?
tahun kita tidak banyak ilmu kita seorang murid dia berusuk diam-diam dapat keluar dari riwayat jadi mazhab. Kita nak keluar daripada pertanyaan dengan mengetahui istilah-istilah kerana dalam nilai sunnah wal jamaah kita semua dah lengkap tak konflik bersih daripada sebarang syubhat dari yang baru. Belajar sikit-sikit, taklif. Ta'alluq qabdah, artinya di dalam genggaman. Qabdah, di dalam genggaman. Maksudnya ialah, dalam timbangan Tuhan dengan makna bahawa kita menghendaki dia, saya ditekalkan atas adanya, dan kita menghendaki dia, saya ditekalkan dia atas tiadanya dengan kuasa. Kalau tak ada tu, tak ada lah. Kalau ada tu, ada lah kan. Allah itu berlaku bila mana manusia ini di pembalasan, surga dan neraka. Allah dikekalkan dalam waktu selama-lamanya. Ini kudrat Allah. Kudrat yang dilakukan surga ta'alluq Allah. Adapun bahagian ta'alluq kudrat ini jika dihuraikan dengan tafsir terbahagi kepada 8 bahagian pula. Yang pertama, ta'alluq solusi qalbi. Bagaimana Imam soal tadi. Ya. Yakni patut dan layak pada azali Tuhan mengadakan Zaid. Misalnya, atau mentiadakan dia. Patut. Ya. Ini ta'alluq solusi qalbi. Atau menjadikan patut bagi kita. Tak ada siapa yang memerintahkan dia dan tidak siapa, tidak ada paksaan yang berlaku dalam kudrat Allah. Allah dalam kudrat dan paksaan. Kita kalau nak buat, nak berkuasa, kita nak paksa diri kita kan. Paksaan dalam itu. Itu sebab berlaku. Kudrat Allah SWT tidak didorong oleh sebarang paksaan. Dia datang daripada zat. Yang kedua, qabdah solusi qadim, keadaan mungkin seperti Zaid contoh. Zaid dahulu daripada adanya di dalam genggaman kudratnya pada mengadakan atau pada menekankan atas tiada dalam genggaman. Telah berlaku step yang kedua. Step yang kedua setelah solusi qadim tadi. Dah jadi lagi. Keadaan mungkin dah jadi. Jadi solusi qadim tadi belum jadi lagi, antara jadi atau tak jadi. Qabdah solusi qadim, ini dah hukum dah jadi. Yang ketiga, tajidi hadis. Yang ini diadakan oleh Tuhan akan Zaid dengan kudrat tidak jadi lahir dia jadi roh. Biasa lagi jadilah roh. Nama pun Zaid, nama dia Zaid biasa, nama dia Zaid. Yang keempat, qabdah tanjidi hadis, iaitu keadaan mungkin, keadaan makhluk itu tadi. Seperti
Baik. Bila dah jadi, tengok pula hal keadaan dia. Hal keadaan dia itu dipanggil Allah tajidi hadis. Ketika adanya di dalam genggaman dan kekuasaan Tuhan pada mengekalkan adanya atau ditiadakannya dengan kudratnya. Dikatakan tajidi hadis. Jadi istilah-istilah ini ada dalam ilmu filsuf, falsafah, tetapi disusun kembali dan disesuaikan dengan syariat Islam sebagai satu faedah untuk umat Islam memahami sifat Allah dengan cara yang betul. Bukan sebagaimana ahli falsafah memahami sifat-sifat alam, sifat-sifat makhluk saja. Tidak ada kena-mengena dengan sifat-sifat Allah. Sesat yang menyesatkan. Keliru. Baik. Kalau kita lihat perbahasan di dalam kitab atau untuk barahi dia lebih detail lagi ya. Baik. Tajidi hadis Allah mentiadakan mungkin seperti Zaid yang telah tiada itu pada kudrat. Tiada langsung. Dihilangkan. Dan yang keenam, qabdah tajidi hadis, keadaan mungkin seperti Zaid yang telah tiada ataupun mati. Di dalam genggaman kudrat Allah dengan makna boleh dikekalkan atas tiadanya atau diadakan semula. Dihidupkan semula dengan kudratnya. Nah, inilah yang berlaku kebangkitan semula. Setelah dimatikan, bangkit semula ini kudrat siapa? Kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kudrat yang Tuhan bagi kepada dia dan dibangkit sendiri dengan kudrat. Kita nak bangkitlah. Kudrat siapa? Jadi apa yang berlaku itu ialah kudrat Allah. Kudrat Allah itu bukan dikotani menjadi ilmu dan hadis. Yang ketujuh tajidi hadis, iaitu mengadakan mungkin seperti Zaid yang telah mati itu dengan kudratnya ketika bangkit dari kubur. Tak ada punya contoh itu. Tak punya yang dirimu juga kadang-kadang. Tapi istilah-istilah ini tidak akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Apakah tajidi ada? Aku tanya, aman tadilah beriman kepada aku. Dia tanya. Ini semua tak akan ditanya. Ini adalah disiplin ilmu. Disiplin ilmu. Apa jadi disiplin? Sebab kita lihat ulama-ulama mereka mendapatkan tauhid yang sempurna itu melalui jalan ini. Jadi kita hanya ikut tauhid mereka sebagai adabnya. Ikut tauhid ulama memahami jalan tauhid. Jadi kita menghormati jalan tersebut dan kita menyusuinya dengan disiplin juga. Akhirnya bila kita sempurna, tauhid itu sudah disempurnakan oleh Allah. Tak perlu lagi istilah-istilah. Yang keenam, qabdah tajidi hadis, iaitu keadaan mungkin seperti Zaid yang telah bangkit dari kubur itu dalam genggaman kekuasaan Allah. Tidak ada kita pada titik tak ada kemampuan kita lagi. Iradat kita tak ada, kuasa kita tak ada. Kita diangkat, dibuka, dibuka satu. Siratal mustaqim bukan berputar kita lagi. Semua diaturkan oleh Allah, semua dicatur oleh Allah. Lain kita duduk di dunia ini boleh kita lagi dan sunnah itu qabdah tajidi hadis, iaitu
mengekalkan atas adanya atau ditiadakan dia dengan kekuatan, tetapi dengan memutuskan nazar yakni pandangan dari segi dalil syar'i, kerana orang yang telah bangkit dan kubur itu tidak akan mati lagi pada syar'i, tetapi pada amal harus diberikan kekuasaan Tuhan, kerana kekalnya itu pada nazar, pada pandangan kasar kita, itulah dia. Kalau dah dan mungkin akan mati lagi. Tetapi itu serahkan dia kepada Tuhan Allah SWT. Itu pandangan kita terhenti di situ. Apa yang dalam ilmu Allah kita tidak mengetahui. Maka dengan mengetahui segala ta'alluq yang di atas ini, teranglah dengan jelas adalah manusia dari semenjak sebelum ada dan masa telah ada dan masa di dalam kubur sehingga masa bangkit hari kiamat duduk di dalam syurga atau neraka tidak lepas daripada genggaman dan kekuasaan Allah Ta'ala pada segala-galanya. Walaupun kita bebas dalam syurga kan, untuk menikmati apa yang lepas daripada apa yang dikehendaki Allah. Kehendak Allah masih berterusan, kudrat Allah masih berterusan. Ya Allah, sekarang ni ya Allah, kita pulang. Tidak ada kudrat lagi. Tidak. Kita masih lagi paut dalam kudrat dan kuasa Allah. Dan kita berjangka apa yang Allah SWT akan terhadap kita dalam neraka ataupun terhadap kita dalam syurga. Kan penyerahan pula kita kepada Allah. Ini tapi kita tahu ni berapa penyerahan Islam. Taslim ila Allah, tauhid ila Allah, tanzih ila Allah. Apakah telah diketahui demikian saat dia tetap sekali bangkit perasaan manusia untuk apa-apa perintah Tuhan supaya berbetulan amalan dengan kepercayaan yang dikatakan sempurna iman kepada ini membawa kepada sempurnanya iman, bila mana dalam perasaan manusia itu menyadari akan apa sebenarnya yang dikatakan dengan Tuhan dan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa beza dengan Tuhan dan manusia dan apa hubungan dengan Allah Taala. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita menggunakan
kitab seterusnya iaitu kitab Riyadhul Musallin bagi Syekh Daud bin Abdullah Al-Qahtani radhiyallahu anhu. Syekh tadi surat 69 Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Subhana man la yanamu wa la yasbih. Maha suci Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa. Maka jika memberi salam dengan sengaja, bukanlah sujudnya tiada dapat lagi dia sujud kemudian daripadanya atau lupa dan panjang penceraian. Demikian juga tiada dapat lagi sujud atau hampir perceraiannya, maka sujud sahwi dan apabila sujud dia, jadilah dia kembali kepada sembahyang, maka wajib mengulangi salam lain dan apabila berhadas, saya batal sembahyang. Maka jika memberi salam dengan sengaja, luputlah sujud. Kalau salam, itu memanglah tarif dia lah. Pertama takdiri wal muktamatu tasbih. Dimulakan dengan takbir, diakhiri dengan salam. Salam itu berakhir. Sebab kita sujud sahwi sebelum wajib mengulangi salam lain apabila berhadas dan saya batal sembahyang. Jadi sunat sujud sahwi kembali sembahyang ataupun kalau dia belum beri salam dia sujud sahwi biasa. Kemudian sujud sahwi bagi salam. Lepas tu dia rasa sujud sahwi tidak lupa pula lepas bagi salam. Dia sujud sahwi lagi. Dah melakukan satu ibadah yang lain pula. Juga kalau sujud perkara yang tu dia perkara yang macam malaikat sujud kepada malaikat sujud kepada Adam alaihissalam. Sujud maksi, sujud penghormatan, bukannya sujud untuk menyembah, untuk merendahkan diri sebagai mengakui kebesaran Allah. Tapi malaikat diperintahkan sujud dengan sujud maksi yang memuliakan. Kejadian yang paling istimewa yang Allah Ta'ala jadikan. Baik, ini pada sunat yang dituntut sebelum masuk waktu sembahyang. Misalnya masa sujud sahwinya. Dan ada pun sunat yang dituntut dahulu daripada masuk pada waktu sembahyang itu azan dan iqamah. Dan iqamah yang diubah kan. Dan ini menyahaja pada tempat yang ada suprahnya seperti tidak atau diam atau suatu yang tinggi 2/3 hasta atau dihamparkan sejadah atau digores di hadapannya daripada kulitnya 3 hasta ke hadapan dan adalah suatu daripada sutrah itu
antaranya dan suatu jangan lebih daripada qadar 3 hasta, tetapi jangan dijadikan berhadap pada mukanya sesuatu itu, tetapi dijadikan sebelah kanannya atau kirinya. Jadi tempat yang ada sutra, tempat yang ada sutra lah, iaitu seperti jidar, dinding atau tiang yang setinggi 2 atau 3 hasta. Itu kedudukan orang yang melakukan azan ataupun untuk membaca iqamah. Hari ini ada masalah tidak maaf buang azan di sana, iqamah di sini, nanti letakkan kita ini apa ini tak ada baik kan dekat dengan titik letakkan menara semua itu ditentukan. Sekarang ini sudah ada pusat suara dan sebagainya. Jadi itu tempat yang telah ditetapkan. Dan lazimnya orang yang melakukan azan itulah yang membaca iqamah. Itu yang perlu diucapkan di depan. Baik, seperti pada perkara-perkara yang makruh dalam salat. Dan yang makruh pada sembahyang itu amat banyak. Setengah daripadanya berpaling ke kanan atau ke kiri dengan mukanya atau melihat ke langit, kerana yang demikian itu permainan syaitan. Dan setengah daripadanya menutup mulutnya dengan umpama kain, melainkan menguap. Maka sunat menutup mulutnya dengan tangannya, kerana disebut pada hadis apabila menguap seseorang kamu maka hendaklah memegangkan dengan tangannya atas mulutnya, maka bahawasanya syaitan masuk pada mulutnya. Biasanya kalau kita dengan obat ini kesulitan adalah untuk mengelakkan makruh waktu itu. Tapi kalau waktu ada letak kanan dia mulai ke atau penyakit kita dengan obat melakukan ini bergerak. Dan setengah daripadanya menyingkapkan rambut-rambutnya. Menyingkapkan rambutnya atau kainnya kerana ditekah pada hati dan dimaafkan pada perempuan tiada mengapa. Aurat dia. Tidak mengapa dia sembahyang dengan sangkunya atau dengan jari rambutnya. Ikat rambut. Kerana kesukaran atasnya membutuhkan tentang masyarakat. Nak buka rambut sebagainya. Nak guna apa ikat balik dan sebagainya. Tentang masyarakat. Jadi, lebih baiklah untuk diikat dengan emas. Dan setengah daripada makhluk ia bermudah tengah sembahyang di hadapan atau di kanannya hanya apabila hendak berludah pada sebelah kiri atau di bawah kaki. Ini ditemukan masjid.
Kalau nak beludah-beludah, boleh tak beludah. Jadi makruh. Tapi kalau terpaksa beludah juga, ya, masuk mana-mana serangga segala macam kan, tak keluarkan beludah. Maka adakan beludahnya itu sebelah kiri dia. Atau di bawah kaki. Di bawah kaki. Ini juga bukan di masjid. Di tempat selain masjid. Kalau masjid tak. Ada pun jika jadi boleh makruh. Ada pun jika di dalam masjid, maka iaitu haram kerana disebut pada hadis bermudah di dalam masjid itu khati'atun, yakni kesalahan dan kifaratnya ditanamkan. Kesalahan. Ditanamkan ini saya tak faham apa maksud. Tak faham apa yang ditanamkan. Maknanya mungkin apa yang maksudkan kifarah ini atau sebagai denda lah. Kifarah ini denda. Maka hendaklah ditanamkan tempat yang dimudahkan itu digali sebab nanti kalau tanah dia maka juga yang berada di atas tanah itu dikamu sekali dimasukkan tentang mudah tadi tanah dalam lubang itu dikamu. Dan setengah daripadanya bertelekan pada pinggangnya kerana dikedah bertelekan pada pinggang kerana dikedah pada hadis dan kerana menyerupa dengan orang yang takbur dan syaitan dan demikian lagi ahli neraka apabila mengambil kesenangan ditunjukkan dengan demikian. Apa itu ada pertanyaan dan pinggang? Cakap pinggang. Ataupun kita tidak pinggang, dia kompak juga tangan kiri, tapi dia saja di depan dengan pinggang pukul di depan. Cari leh supaya ada orang dia tolak pinggang, dia pinggang. Ada bawah. Sepatutnya biar terlurus. Ini apa kita berkucing Allah SWT. Ini lebih mudah untuk kita lihat bawah dan posisi badan kita lebih khusyuk, lebih sopan. Kita tolak pinggang ini, kita seolah-olah dan setengah daripadanya merendahkan kepalanya daripada belakangnya pada rukuknya. Angkat kepala dari rukuk pada mengangkat itu waktu kita melihat tempat itu rukuk kepala itu turun ke bawah. Dan setengah daripadanya yang makruh itu ialah sembahyang serta berkehendak berhadas sama. Berhadas sama ada ia hendak buang air kecil atau besar atau air tahan atau tahan. Tahan kencing ke tahan angin ke tahan kiri ke. Itu sunat dia selesaikan dulu. Ini sunat pula untuk kita berbuang. Kerana dia mungkin selama sebelum hilang waktunya hendaklah dia sembahyang. Lebih baik kita bawa sekali lah dalam sembahyang. Jawab. Kalau kita apalah nanti kita qada aja dengan qada solat. Lagu nampak sangat kita ni dhaif ataupun
Dan demikian lagi makruh sembahyang di hadapan makanan atau minuman yang ingin dia kepadanya kerana disebut pada hadis ada sembahyang yang artinya yang kamil di hadapan makanan. Hadapan makanan. Dan setengah daripadanya sembahyang di hammam, di air. Dan pada tempat jurang bukit, turun, tempat yang bahaya lah. Dan tengah jalan, bahaya. Dan tempat buang tahi, ya, mengganggu pencemaran udara. Dan tempat menyembah berhala. Tetapi makruh. Tempat lain lah. Tempat lain katakan, bagi ada yang selamat. Dan setengah daripada sembahyang pada tempat perhimpunan unta kanan juga. Dapat pencemaran udara dan sebagainya. Dan pada penjiratan. Penjiratan itu apa dia? Maknanya orang Islam. Hampiran dengan kuburan orang Islam. Sama ada dibongkarkannya atau tidak. Tapi jika dibongkarkan tak dapat tiada dengan didampingnya. Dan jika tiada maka tiada sah sembahyang. Maka kalau tempat lain ada tempat itu saja, maka tidaklah dilapis. Tiada maka tiada sah. Kalau tak lapis tak sah. Dua tempat tadi iaitu di tempat perhimpunan unta dan tempat yang ada di sana. Dan demikian lagi makruhnya sembahyang pada kanisah, yaitu tempat ibadat Yahudi, atau bid'ah, yaitu tempat ibadat Nasara, atau biqub sami, tempat ibadat Hindu. Maka sekaliannya itu makruh sembahyang pada sah, makruh. Jadi jelas. Yang terkini banyak kitab yang pada zaman Cina Petani dia lebih bukan juga kita Petani dia menjadi Petani kita faham bahawa perubahan-perubahan itu berlaku perubahan zaman masa ke tempat situasi geografi dan tempat itu tambah kajian juga arah yang baik. Sunat-sunat yang patut dikerjakan sesudah sembahyang. Ada pun sunat yang dikerjakan kemudian daripada sembahyang. Maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada sembahyang menyapu dengan tangannya di atas kepala dan dibacanya Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwal rahmanur rahim Allahumma anni amma wal hazan Allahumma anni amma wal hazan. Apa tak? Boleh apa saja? Sunat. Tapi bukan dalam solat. Dia sunat selepas solat. Solat ada selesai. Apa yang berlaku selepas itu juga dilihat oleh para sahabat, dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka dia sunat selepas solat. Kalau
kemudian daripada sembahyang subuh dan maghrib, selepas sembahyang subuh dan maghrib dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuhan malaikat Allah dua, tiada sekutu baginya, sesungguhnya segala kerajaan dan kemudian itu hanya baginya dua, dia adalah yang menghidupkan dan mematikan sesuatu dan dia amat berkuasa atas segala-galanya. Ya, 10 kali. Sudah 10 kali. Lepas solat subuh dan maghrib saja. Habis satu juga ini. Sunat. Jadi kan solat lain itu dan dibaca kemudian daripadanya selepas itu barulah baca astaghfirullahaladzim. Masalah yang disusun oleh Presiden Pertanian menurut tarekat Syafsariyah. Tarekat Syafsariyah. Ada Presiden Pertanian ini tarekat Syafsariyah. Dan dibaca kemudian daripadanya astaghfirullahaladzim. Aku memohon keampunan kepada Allah yang Maha Besar. Kita dah ambil diri saya dalam kata. Kita baca dalam diri kita. Tapi kalau kita awam, kita baca syaitan. Kita baca wirid madani. Sebab orang awam lebih tahu, lebih faham wirid madani. Jadi kita jangan susah mereka. Tapi paksa mereka untuk baca wirid tarekat itu. Jadi kita baca wirid madani. Yang atau wirid khusyasi. Yang amalkan sejak turun-turun. Sejak bulan. Jadi ini juga daripada bagi Allah Ta'ala. Ya, mengumpulkan musik mereka syaitan. Kemudian sambung lagi Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayya rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata dar salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada tersilah. Allah Ta'ala salam wa ilaika yaqul salam tabarak. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا السلام يا ذا الجلال والإكرام. Tambahan itu yang tambahan itu tidak mengubah maksudnya, maka tidak menjadi barang permasalahan. Ini termasuk dalam diri dan doa-doa yang disusun. Dan dibaca pula ayatul kursi. Dibaca pula ayatul kursi. Dan dibaca ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu inna illallah Islam. Ini secara umumnya wirid yang diletakkan oleh Al-Qur'an ini ialah wirid khusyasi. Ataupun wirid madani. Kerana Imam Khusyasi tinggal di Madinah. Jadi pada malam ini saya adalah kepada tuan-tuan dengan sanad yang mutasil sebagaimana yang wirid Khusyasi. Khusyasi dan wirid madani. Ini sepasulat yang masuk kita sudah hafal tu. Sanad mutasil sampai kepada Imam Syafi'uddin Abdul Rahman Al-Khusyasi. Sambung-sambung dengan dan kita ambil dari ala hadha sanad. Kita ingat wasitah dia adalah kitab perantaraan
sekitar dalam 35, 36, 37 itulah. Kalau saya mulai ke 37, maknanya tempat oleh 38. Yang itu sangat jadi kalau kita mengajak pada sana di sholat ini, janganlah yang berdebat masyarakat yang mutasi sehingga kepada imam, tapi di dalam proses berhadap pada sana dan ini maka sebutlah saya terima depan. اللهم صل وسلم عليه. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد لله يرتدي لما العطاء جد بالجواب مرحبا قد قبلنا الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت المعروف بالقلوب إني ملهوف أغثني بحق الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب الشياطين من لاذ برسول الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله داوي قلبي وابنه سر القرب واجلو قربي والحكم بأهل الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله صاحب الحضراء أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت الحبيب في ذكر الفرد يطيب الشياطين من لاذ برسول الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله صلوا معنا يا بالأمن دائما مع
الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله اللهم صل وسلم وبارك على Pada kitab penawar bagi hati bagi Syekh Abdul Qadir Al-Mandini radhiyallahu ta'ala anhu terakhir kita baca surat 83. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Adapun memuji maka jatuh ke dalam dusta. Hulu. Kedua bahawasanya terkadang menzahirkan dia akan kasih akan yang dipujinya, maka pada ketika tiada kasih dia pada batin, maka jatuh dia ke dalam ria. Sebab apa? Sebab ada kasih. Tapi kalau tiada kasih, maka jatuh dia ria. Dan ketika terkadang berkata ia akan barang yang tiada diyakinkan, seperti berkata dia bahawasanya si anu adil atau wara dan yang seumpamanya daripada yang tiada diyakinkan, maka adalah dia berkata-kata dengan ketiadaan aturan dan memuji seorang lelaki di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan seorang yang lain, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ويحكى Fata'ta unuqa sahibak, kasihan akan dikau telah engkau potong leher kawan engkau, sallallahu alaihi wasallam. Bukan disebabkan pujian yang tepat. Puji ini tidak tepat. Ketika puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita terpaksa membantu dengan fasilitas yang dipilih oleh ulama. Ulama yang mengenali Rasulullah, yang ada kasih kepada Rasulullah SAW, tapi perkataan mereka dan kita itu saja disebabkan kemudian itu diambil daripada ujian ulama, bukan itu datang dari kita. Sebab kalau diri kita ini belum lagi sampai tahap kasih kita pada Nabi SAW, maka ujian kita akan menjadi persembahan saja. Jadi nasyid sajalah. Tidak berlaku kebenaran di situ. Jadi kita nak pujuk yang biar tepat. Apabila kita bergantung pada kalam-kalam orang-orang yang terpuji mereka ini benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Imam Muslim, Ibnu Khalil, banyak lagi beliau Madah, namanya kenali sebagai Nabi Rasulullah, Syekh Salih Al-Ja'fari, Syekhul Badi'i, Syekh Badi'i orang yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ambil panduan daripada ulama dalam memuji Nabi.
salah-salah puji, saya ataupun kita tak sampai peringkat kita ni kita tak kenal Nabi dan tidak mengasih tak peringkat kita ni sayang pada Nabi, tak ada pula bukti kita sayang pada Nabi, kita puji Nabi. Ini juga boleh dikatakan sebagai celarulah, maknanya tidak akan mendatangkan apa-apa kalau yang boleh membangkitkan ibadah dalam diri. Pada ini mendatangkan barangkali mendatangkan benar. Yang keempat, bahawasanya yang memuji itu menjadikan ia akan yang dipujinya itu suka cita, dan terkadang adalah yang dipuji itu orang yang zalim, maka berdosa ia dengan sebab memasukkan suka cita ke dalam hatinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaghdhabu idza mudihal fasik. Bahawasanya Allah Taala sungguh-sungguh marah, sungguh-sungguh marah dia apabila dipuji orang yang fasik. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab As-Sunni dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Iman dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan berkata Al-Hasan rahimahullah ta'ala, Al-Hasan Al-Basri, barang siapa yang berdoa ia bagi orang yang fasik dengan berkekalan hidup, maka sesungguhnya telah kasih dia bahawa dikerjakan maksiat Allah Ta'ala. Maka orang yang zalim, yang fasik sayang dia je, bahawa dicela akan dia supaya kurang gemarnya pada zalim dan fasiknya. Kalau dipuji orang tersebut, tetapi kita tukarkan pujian kepada doa. Doa kami tetap sebagai dakwah. Kita puji mereka, itulah yang mendatangkan orang-orang restu dengan maksiat mereka. Tidak selemah-lemah itu membenci maksiat itu. Dan ada pun yang dipuji, maka salah satu daripada dua kebinasaannya bahawa terjadi padanya takbur dan ujub, yang bermula keduanya sebab bagi binasa. Kerana inilah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faqata khuluqa sahibat." Telah mengutuk engkau akan leher kawan binasa. Ada pujian. Kerana jatuh pada takbur tadi. Orang itu dia orang yang tak ada tauhid, tak ada iman, tak ada amal, tak ada tasawuf. Kita puji dia. Kan? Takbur dia. Pujuklah dia. Sebabkan itu atas sebab. Kan? Padahal dia tadi tak ada apa-apa, tapi sebabkan kita ni tidak melontarkan pujian pada bukan ahlinya, maka dia jadi dan kita menjadi sebab. Dikatakan Nabi tadi, "Faqat ta'unukan sahibat." Jangan kamu telah potong leher. Musnahkan hidup. Ada pun jika sejahtera orang sejahtera yang memuji dan yang dimuji daripada kebinasaan, maka tiada dilarang memuji itu, bahkan terkadang adalah kisah. Namun dia layak, bagi sobat dia layak. Kita tahu akhir iman dia, akhir amal dia, dan dia pula kalau dipuji tidak rasa-rasa itu tetap turun sebab dia telah pasang, dia telah riyadhah, telah sumpah, telah tariqah, telah ada wari. Dia tak terkesan dengan pujian tidak menjadikan dia takut, bagi dia kata Alhamdulillah, dan puji bagi Allah. Terus dia tolak pujian, terus kembali kepada Allah.
selamat daripada tujuh tetap. Dan sabda Nabi SAW juga kita puji Nabi SAW. Allah SAW kita selamat daripada sifat hukuman. Kita puji Nabi SAW. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau wujna iman Abi Bakr bi iman al-'adina la rajah." Jika timbang iman Abi Bakar radhiyallahu anhu dengan iman sekalian alim, nescaya lebih berat iman Abu Bakar. Kita ada hadis sebagai hadis mauquf di atas Umar radhiyallahu anhu. Jadi bentuk pujian Allah kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ini orang yang sadiq, manusia yang paling mulia setelah para nabi. Abu Bakar ini Allah Taala mengerti masalah Rasulullah mungkin. Dan kalau Abu Bakar dengar pun jadi masalah pada dia, dan besar pada dia. Ini lahirlah kemuliaan dia. Lahir kemuliaan dia. Dan hadis-hadis ini diriwayatkan, maka umat juga memuliakan Sayyidina Abu Bakar sendiri. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam ya Umar." Jika tiada dibangkitkan akan aku jadi musuh, ya Rasul dibangkitkan akan Umar. Kau lah yang akan dibangkitkan. Seperti kita menantu sikit, lambung tinggi. Umat dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat lain yang dengar pujian ini daripada akhir kemuliaan dia. Tujuan dia pun Rasulullah SAW puji dengan umat ini untuk sahabat lain memuliakan kerana apa? Daripada korban dia. Yakin dia pada Islam. Al-Dailani dan Ustaz Firdaus, dan adalah hadis diungkap dan ma'ruf adalah hadis Uqaibah bin Amr radhiyallahu anhu. Dia ada Nabi selepas itu, dia adalah umat Al-Khattab. Hadis yang ma'ruf, tetapi dia punya makna sama. Dia punya teks dia bukan, teks dia bertentangan, bukan itu bertentangan. Tangan teks maksudnya sama. Baik kami akhir ini dan menghasilkan bagus. Dan sesungguhnya telah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan banyak dari para sahabat. Kerana mengetahui dia akan tahu sendiri yang demikian itu menambah dia pada rajin mereka. Dan dia menjadikan dia akan mereka itu membesarkan diri dan ujub. Supaya jadi ganjil. Jadi sombong. Puji Allah. Yang tahu hilang. Tak ada dia. Tak tahu apa sehari. Tapi sebenarnya kalau saya tak senang. Puji balik. Dan saya kira bagi mereka yang dipuji bahawa mengamal dia pada kesudahan yang kita puji. Kerana terkadang adalah seorang itu baik tetapi kesudahannya jahat. Tahu tak kan? Orang yang munafik orang yang nifaq. Ada tanda-tanda munafik, tanda munafiknya ada. Kita tahu. Jadi kalau jadi ada yang itu. Kadang ini kita esok wajah ada. Orang lain sudah tahu. Dan pada kebinasaan segala amal kebajikan
dan bahawa ingat dia akan kejahatan dirinya, dan bahawa menzahirkan dia akan benci bagi itu serta benci dia akan dia di dalam hatinya. Dan kepada ini menunjuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhtu turaba fi wujuhil madah. Genggam oleh kamu akan tanah dan lemparkan oleh kamu akan dia pada segala muka yang maksudnya ialah orang yang tidak kenali kamu tiba-tiba saja puji. Orang ni kalau ada kalau dia kenal kita, sahabat lama dengan kita, dia tahu kita macam mana, kita tahu dia macam mana, kita puji serta dia. Tapi kalau mana umat kita tak puji kita kan, dia orang ni kena halau. Maksudnya lempar itu, lempar kata manis dan lempar halau. Diriwayatkan oleh Muslim dan hadis Al-Miqdad radhiyallahu anhu. Dan berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, dan kalau dipuji akan Allah faghfirli ma la ya'lamuna wa la tu'akhidhni bima yaquluna waj'alni khairan mimma yaqulun. Hai Allah, ampuni olehmu bagiku akan barang yang tiada mengetahui mereka itu akan. Dan jangan kau ambil salah akan daku dengan sebab barang yang berkata mereka itu akan dia. Dan jadikan olehmu akan daku lebih baik daripada barang yang menyangka mereka itu akan dia. Kata Zainal ini lebih selamat. Kita boleh amalkan. Pada waktu kita baca doa. Ya Allah, ampuni mana yang takut. Wa doaku bima yaqulun wa ja'alni khairan mimma yaqulun. Jadi itu respon yang ditunjukkan oleh Sayyidina Ali ini tidak pada dia menyelamatkan keadaan. Jadi saya bab 9 dan itu merupakan satu bentuk kurban, yaitu pendekatan kepada Allah Subhanahu. Dan jalan yang tidak susah dan tidak payah, tidak benar dalam urusan kita nak mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita melakukan pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada masa yang sama dia boleh menghidupkan hati dan melembutkan hati dan umpamakanlah pujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kalau kita amalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti kita bancuh teh, bancuh teh dan kita minum teh, tak ada gula. Khasiat itu terdapat juga lah, khasiat teh. Tapi kita tambah dengan pujian terhadap sunnah tersebut, kita memuji pula sunnah itu, maka seorang meletakkan gula dalam teh. Kita minum, Masya Allah, rasa lazat lain. Ya. Jadi kita sekitar ini dan kita pertahankan. Sudah orang-orang yang memuji Nabi SAW ini itu sudah diwajib. Ada wajib mengatakan bahawa perbuatan itu dulu itu melampaui batas. Tapi akidah kita jelas, bahawa sebuah
kita memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sama, tidak seperti mana golongan apa ni, orang Nasrani memuji Nabi Isa. Yang dimaksudkan dahulu melampaui batas itu adalah orang Kristen yang memuji Nabi Isa. Kalau dekat menyamakan Nabi dengan Tuhan. Jadi kalau kita tidak ambil cara orang Nasrani, mahu-mahunya, asalkan jangan puji seperti orang Nasrani. Tadi hikmah juga bila berlaku terjadinya golongan Nasrani ini, memang dia kafir, laknat, memang itulah kan disebut maghdubi alaihim waladhdallin itu orang miskin lah. Orang miskin, orang Nasrani. Kitab yang menyeleweng, yang melampaui batas, daun dibunyikan, kebenaran dan sebagainya. Jadi, hikmah dia ya, kita boleh beradab dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sebabkan isu yang berlaku dengan orang Nasrani yang tidak beradab dengan Nabi dia, maka kita mengambil sebagai hikmah dan menjadi satu giat dapat kita beradab dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kata yang berkaitan dengan syarak. Sebagaimana Allah Taala para ulama para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada di kalangan umat Islam yang memuji Nabi Muhammad seperti mana orang Nasrani memuji Nabi Isa. Pelihara. Ini hikmah. Mungkin sebagainya. Allah macam mana? Kalau sebab masih biasa, adalah simbangkan lagi terus. Allah Taala banyak umur orang rezeki sehat kepada saja ini kamu hadis tasbih kafar dan surah Al-Asr. Assalamualaikum. Jadi kalau ikut tartib dia,